خيرا، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا مخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمسنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف dan dihukumkan bagi kanak-kanak dengan Islamnya, mana tak dapat jadi seorang kanak-kanak yang dijumpai dalam masalah peperangan ini, kanak-kanak yang dijumpai dalam permasalahan peperangan ini, ya, dihukumkan dengan Islamnya. Ini dihukumkan kanak-kanak itu Islam manakala didapatkan, ini apabila didapati salah suatu daripada tiga sebab ini. Apa dia? Pertamanya, bahawa Islam salah seorang daripada ibu bapanya, titik. Yang pertamanya, kalau mak bapak dia tu ataupun salah seorang ni adalah Islam, maka dia pun dihukum ke Islam. Sebab kanak-kanak ni kadang-kadang dia pun tak tahu dia agama apa kan. Dia budak. Maka dihukumkan dengan Islamnya kerana mengikut bagi seorang daripada keduanya, kedua ibu bapaknya. Dan pada makna dua ibu bapa itu, termasuk dalam makna ibu bapa tu, dan pada makna dua ibu bapa ni termasuk dalam arti kata ibu bapa itu siapa? Segala nenek laki-laki dan segala nenek
perempuan. Tok dia. Wan dia. Tok wan dia. Dan jika yang tiada mempusakai sekalipun, mana walaupun dia tak tergolong dalam orang yang boleh menerima harta pusaka sekalipun, sama ada ia daripada pihak bapa atau pihak ibu. Yang ini dikehendaki Islam seorang daripada usulnya. Ini orang yang di nasab yang di atasnya. Usul ni nasab yang di atas. Bapa, datuk, moyang. Baik. Dan jika jauh sekali, dan jika jauh ia, dan jika jauh ia, ini nasab yang jauh, moyang umpamanya, jauh. Dan jika yang hampir lagi hidup sekalipun, ni tak kira dia tu nasabnya tu yang jauh ke, yang hampir ke, lagi masih hidup nenek dia tu, moyang dia tu, maka dihukumkan dia tu pun Islam jugalah kalau nenek dia Islam. Dan seumpama kanak-kanak itu hamlun. Apa dia hamlun? Ni dua kandungan ibunya. Apa nama ni? Bayi yang di dalam kandungan ibu. Bayi yang di dalam kandungan ibu mak dia tu, tu termasuk Islam juga. Dan seumpama kanak-kanak itu hamlun, dihukumkan Islamnya dengan Islam seorang daripada ibu bapanya, titik, atau seorang daripada usulnya, titik. Dan yang balik hal keadaannya gila. Maknanya begitu jugalah kalau orang kata. Dan yang balik hal keadaannya gila. Maknanya apa? Maknanya kata jika tawanan perang itu balik, tapi dia gila, maka dihukumkan juga Islam dia. Atau balik hal keadaannya berakal. Dia tak gila tapi dia berakal. Kemudian gila ia. Tiba-tiba dia gila. Dia tangkap-tangkap jadi gila pula. Ya. Dia tangkap jadi gila pula. Belum tangkap tak gila. Nama tadi. Gila dah. Atau balik ia hal keadaannya berakal. Kemudian gila ia. Maka seperti kanak-kanak, maka dihukumkan dengan Islamnya mengikut bagi salah seorang daripada ibu bapaknya, titik. Atau seorang daripada usulnya, ini seorang daripada ibu bapaknya. Baik, habis. Dan keduanya, ini yang kedua. Dan yang keduanya, jadi yang kedua daripada tiga sebab kanak-kanak itu dihukumkan Islam. Bahawa ditakutkan dia oleh, bahawa ditawankan dia oleh Muslim tinggal ia, yakni kanak-kanak itu daripada salah seorang ibu bapaknya. Maksudnya apa? Maksudnya kanak-kanak yang ditawan itu tinggal bersama-sama dengan salah seorang daripada ibu bapaknya. Dan seumpama kanak-kanak itu yang gila. Seperti mana hukum kanak-kanak tu, begitu juga orang gila pun dihukum macam kanak-kanak.
maka dihukumkan Islamnya, Islam orang yang ditawan tadi itu, zahir dan batinnya, kerana mengikut bagi yang menawannya. Ni yang menangkap ni tu. Dan jika ditawankan kanak-kanak itu serta dengan salah seorang daripada ibu bapanya, maka tidak mengikut ia akan yang menawannya. Bahkan mengikut salah seorang daripada ibu bapanya. Dia tak kira, dia ikut mak ayah dia juga. Dan makna keadaannya seperti dengan salah seorang daripada ibu bapanya, bahawa ada keduanya itu pada angkatan tentera yang salah satu yang mana tadi? Bahkan mengikut salah seorang daripada ibu bapanya, dan makna keadaan serta dengan salah seorang dengan ibu bapanya, bahawa adalah keduanya itu pada angkatan tentera. Tu ya macam ni? Apa lagi? Ada tertinggal ke? Dan makna keduanya, dan makna keadaannya, serta dengan salah seorang daripada ibu bapanya, apa dia? Bahawa adalah keduanya itu pada angkatan tentera yang satu dan ghanimah yang satu. Apa makna dia? Yang ni mana di dalam satu batalion, satu kumpulan tentera dan satu kumpulan ghanimah. Mana tak dalam kumpulan orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Ghanimah tu maksudnya harta rampasan perang. Dan jikalau bersalah-salahan yang menawan keduanya sekalipun. Salah-salahan mana yang berlainan. Orang yang menawan itu berlainan keduanya. Mana tak disyaratkan mesti seorang tentera yang menawan ni. Mungkin dua tentera, tiga tentera. Seorang tangkap ayah, seorang tangkap mak, seorang tangkap anak. Itu maksudnya bersalah-salahan tu. Tiada dikehendaki bahawa yang memilik keduanya itu seorang. Dan jika ditawankan dia oleh kafir zimmi, siapa kafir zimmi? Kafir yang taat kepada pemerintah Islam. Apa ditangkap dia kanak-kanak tadi ni? Tiada dikehendaki bahawa yang memilik keduanya itu dan jika ditawankan dia oleh kafir zimmi dan dibawa akan dia kepada kampung Islam, tiada dihukumkan dengan Islamnya pada kaul yang asah. Bahkan adalah ia atas agama orang yang menawannya. Titik. Siapa yang tangkapnya tu, maka dia ikutlah orang tu. Kalau kafir zimmi saja. Maka jika yang menawannya Yahudi, maka ia Yahudi. Dan jika Nasrani, maka ia Nasrani. Dan jika bersalah-salahan dengan agama dua ibu bapanya sekalipun. Titik. Dan katakil dihukumkan dengan Islamnya kerana dibawa akan dia kepada kampung Islam. Tak kira siapa yang tangkap dia, walaupun tentera tu barangkali orang kafir zimmi pemuanya. Dia bawa ke kampung Islam,
maka jadilah dia tu dihukumkan dia tu orang Islam. Dan ketiganya, bahawa didapatkan kanak-kanak itu laki, yakni dijumpai laki, kata dijumpai laki di dalam kampung Islam. Dan jika ada padanya kafir zimmi sekalipun, maka bahawasanya kanak-kanak itu Muslim, ia kerana mengikut akan kampung tu ramai orang Islam. Demikian lagi jika didapatkan di dalam negeri kafir. Dan padanya, pada kampung orang kafir itu, orang Islam, yang ini terdapat orang Islam. Orang Islam, yang ini terdapat orang Islam yang memungkin keadaan kanak-kanak itu daripadanya. Yang memungkin, yakni yang berkemungkinan. Yang memungkin, ini yang berkemungkinan keadaan kanak-kanak itu daripadanya, yakni daripada anak orang Islam yang terdapat di dalam kampung itu. Jika orang Islam yang ditawankan dia sekalipun yang berhamburan, apa yang berhamburan? Yakni yang bertebaran di merata-rata tempat di kampung itu. Yang tiada dihabaskan dia. Ini yang tiada ditawankan dia, yang tak dipenjarakan dia ataupun yang tak dikurung dia. Dihabaskan dia, ini yang tiada dikurungkan dia. Atau orang Islam yang berniaga padanya. Ini ataupun anak orang Islam yang berniaga padanya, yakni di dalam negeri ataupun yang di dalam kampung itu. Habis. Jadi kesimpulannya, semua kanak-kanak dalam masalah yang disebutkan ini dihukumkan Islam, yang dihukumkan Muslim. Ya, baik, habis. Ini cerita peperangan. Kita tak mungkin nak berperang, kita tak tahu kita nasib macam mana. Itu kita belajar buat perang, mana tu kita berperang. Jangan duk kira pandai motivasi orang. Jadi bang, kita duk mengaji buat perang ni, peperangan, hukum berperang, hukum kanak-kanak dan sebagainya. Ambil faham lah hukum kita berperang. Ini dijangka disebut-sebut orang, tahun 2025 mungkin berlaku peperangan. Ya, barangkali kita pun akan terlibat. 2025 bukan je lama lah. Jaga-jaga. Tidak syok, sonok. Ini kan tak ada apa. Jadi perang. Habis. Perang tu dia bukan beri sikit-sikit, terkejut je. Baik, habis. Jadi persediaan apa yang kita nak buat? Yang paling utama, watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Kalau yang paling utama tu ialah takwa. Baik, habis. Soalan. Saya ada soalan tertinggal ketika muzakarah yang lepas. Dia muzakarah dengan siapa? Saya ada soalan tertinggal ketika muzakarah yang lepas. Dia muzakarah dengan siapa? Dia tahu. Kena tanya kepala muzakarah dia lah. Kena tanya kita pula. Bacalah dulu. Apa dia nak tanya? Seorang jururawat setiap hari pergi kerja. Perlu singgah. Lapor diri dahulu di tempat kerja. Kemudian dia perlu keluar, pergi ke rumah-rumah pesakit untuk pemeriksaan. Bolehkah setiap hari dia buat solat jamak?
Karena jarak ke rumah pesakit-pesakit itu melebihi 2 marhalah. Kalau melebihi 2 marhalah tak apalah. Ya, macam daripada bas ekspres lah. Daripada bas ekspres dia hari-hari berjalan beratus kilometer sehari. Hari ni Kuala Lumpur, Singapura. Dah sampai Singapura, patah balik mai Kuala Lumpur pula. Lepas tu pergi pula Hanyai. Balik singgah pula Ipoh. Begitulah dia sampai 45 hari. Yang 45 hari tu boleh jamak. Boleh jamak. Dia balik sampai rumah dia cuti 2 hari, tak boleh jamak lah. Begitulah jururawat ke apa jugalah yang keluar hari-hari. Ataupun pada hari yang dia tu berjalan melebihi 2 marhalah, bolehlah dia solat jamak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma sakhatu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, ya Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'arif. Kama fatahtahu 'ala anbiya'ika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Anfa'tu ma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna.